Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita bertemu untuk minggu ini. Okey, kita akan masih lagi dekat bab 4. Kita akan masuk bab 4. Hari tu kita dah pergi tengok, minggu lepas kita dah tengok bab 1, 42, 43 kan. Okey. Kemudian 44, 45, 41, 42, 43 adalah Tanah Melayu. 44, 45 adalah untuk Sarawak. Dan hari ni kita akan pergi 46 dan 4.7. Okey. Tolong tulis tarikh kat sini. Tarikh untuk hari ni. Okey. Dan kita tengok indeks. Kita tengok indeks kat sini. Okey. So, kita akan pergi kepada 4.6 dan 4.7. Sikit je. Sabar. Sebab tak banyak. Okey. Sebelum kita pergi ke Sabah, kita tengok dulu era peralihan kuasa British yang kita dah belajar. Macam mana British cuba untuk mengambil Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey. So hari ni kita akan tengok Sabah. Okey. Sama juga macam kita tengok yang sebelum ni. Okey, kronologi penjajahan dekat Sabah saya pecahkan kepada 3 fasa. 1, 2, 3. Okey. Semasa Perang Dunia Pertama, semasa Perang Dunia Kedua, semasa tamat Perang Dunia yang kedua. Okey. Semasa Perang Dunia Pertama, yes, sama macam Tanah Melayu, sama macam dekat Sarawak, yang Sabah tidak terlibat dengan Perang Dunia Pertama. Tetapi pada masa yang sama, Sabah pada masa itu dijajah oleh SBUB. Apa itu SBUB? Syarikat Borneo Utara British. Okey. Dan semasa Perang Dunia Kedua, sama macam Sarawak dengan Tanah Melayu, kita Asia Tenggara telah diserang oleh Jepun. Okey, masa tu Sabah dijajah oleh Jepun. Dan selepas tamat Perang Dunia Kedua, maka SBUB ambil alih semulalah pentadbiran di Sabah. Okey. Ya. SBUB kita ulang balik sikit. SBUB berjaya menguasai Sabah. Okey, dengan menjadikan British sebagai penaung. Okey, nampak bukan British jajah, yang jajah SBUB. Kerajaan British cuma jadi macam penaung saja. Sekiranya SBUB ada masalah, British akan backup macam tu loh. Okey. Kemudian Jepun serang Sabah, kita tahu, dan Jepun menyerah kalah. Lepas Jepun menyerah kalah, SBUB menjajah semula. Okey. Kemudian disebabkan kesan daripada peperangan, banyak kemusnahan-kemusnahan yang berlaku, menyebabkan SBUB terpaksa menyerahkan Sabah kepada British. Okey. Jadi, tengok muka surat 11. Okey. Tengok muka surat 11. Okey, kita akan tengok intro dulu, bahagian latar belakang era peralihan kuasa British kat Sabah. Okey, sama macam tadi, semasa Perang Dunia Pertama, adakah Sabah terlibat? Tidak. Pada masa itu Sabah dijajah oleh SBUB. Okey, semasa Perang Dunia Kedua, yes, Sabah dijajah oleh Jepun. Okey, selepas tamat Perang Dunia yang Kedua, British memperkenalkan BMA. Apa itu BMA? Kita dah tengok masa 41, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British sementara sahaja. Okey, kemudian barulah SBUB menyerahkan Sabah kepada British. Cikgu, kenapa pentadbiran tentera British itu tiba-tiba nak adakan kat Sabah? Okey, ingat balik, status Sabah adalah negeri naungan. Bila kata negeri naungan, maka British adalah bagi support. So, kalau SBUB perlukan tentera, so British akan hantar tentera. Macam tu Okey. Kita tahu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, okey, memang berlaku, okey, gambar tu hiasan ya. Okey, selepas tamat Perang Dunia Kedua, banyak kemusnahan-kemusnahan yang berlaku. Okey. Bukan saja kemusnahan dekat Sabah. Okey, kesan Perang Dunia Kedua juga jatuh kepada British. British sebenarnya telah kehilangan 1 daripada 3 penguasaan ekonomi dunia. Okey, sebenarnya British merupakan kuasa jajah Eropah yang sangat besar. Empire British sangat besar. Tetapi disebabkan selepas Perang Dunia Kedua, banyak tanah jayan terpaksa dipulangkan kepada negara asal. Okey,
Jadi menyebabkan British cuba mempertahankan seberapa banyak tanah jajahan yang ada. Sebab tu salah satu niat ataupun motif British adalah mahu Sabah kekal sebagai tanah jajahan. Okey. Kenapa secara tak langsung British boleh menguasai ekonomi Sabah? Tambahan pula Sabah berpotensi sebagai pasaran British. Ni basic yang aku tahu. Kenapa British berminat untuk menjajah Sabah. Okey. Tengok muka surat 11. Okey. Faktor penyerahan Sabah kepada British. Macam saya kata tadi, kepentingan British British mahukan Sabah sebagai satu tanah jajahan. Hal ini kerana Sabah kaya dengan bahan mentah. Sebab tu dia ada kaitan dengan ekonomi. Okey. Dan Sabah juga berpotensi sebagai pasaran British. Okey. Dan satu lagi yang kedua adalah dasar British. Okey, kenapa dasar British? Sebab pada masa itu, semasa pemerintah SPB, Sabah menjadi negeri naungan bukan jajahan negeri naungan British. Jadi Sabah cuma berkuasa dalam hal hubungan luar dan juga pertahanan dekat Sabah. Jadi alang-alang British dah ada kuasa hubungan luar dengan pertahanan, baik British ambil terus sekali. Tambahan pula SPB pada masa tu ada masalah kewangan. Okey, ada masalah kewangan. Sama macam kes yang berlaku dekat Sarawak juga, yang Charles Pioneer Group mengalami masalah kewangan akibat kesan peperangan. So akhirnya SPB terpaksa membuat keputusan untuk serahkan Sabah kepada British. Okey. Masalah kewangan ni adalah punca daripada kesan perang, iaitu kemusnahan selepas Perang Dunia yang Kedua. Okay, so SPB tidak mempunyai dana ataupun wang. Kerana tidak mampu untuk membaiki kerosakan kerana kos yang tinggi. Okay, itu masalah ni. Okay, menariknya, dekat Sabah, kita tengok, 4.7. Muka surat 12. Okey, apa yang menariknya? Menariknya adalah dekat Sabah, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan ataupun lebih kepada setuju. Boleh highlight setuju tu. Okey. Kenapa penduduk Sabah ini setuju? Okey. Apakah yang menyebabkan penduduk Sabah setuju? Pertama, sebenarnya yang perkara yang pertama adalah dari segi mentaliti masyarakatnya. British dah sekat. Okey. Jadi, kenapa British tidak mendapat tentangan penduduk Sabah? Kerana dasar British. Okey. British buat dua perkara yang menyekat. Bukan menyekat aktiviti saja, dia sebenarnya blok mental. Okey. British menindas kegiatan persatuan. Satu. Yang kedua, British sekat peluang dalam pentadbiran. Okey. Kenapa British gunakan cara halus? Okey. Yang pertama, British menyekat kegiatan politik dekat Sabah. Okey. British memberi kenaikan pangkat kepada ahli persatuan dekat Sabah. Kenapa dia beri kenaikan pangkat? Supaya nak tunjukkan British ni melayan penduduk Sabah dengan baik, beri kenaikan pangkat. Jadi penduduk Sabah ni macam percayalah dekat British kan. Okey, yang kedua, kalau ada pun orang-orang yang golongan yang berpendidikan yang cuba menentang British pindahkan ahli persatuan aktif itu ke bandar yang lain, pisahkan mereka supaya mereka tidak berhubung dan mereka tidak menjalankan aktiviti gerakan penentangan. Dan akhirnya kegiatan persatuan menjadi lemah kerana masalah kewangan dan kekurangan pemimpin. Sebab apa? British sama ada British bagi kenaikan pangkat ataupun British pindahkan dia. Okey, yang kedua, British hadkan peluang dalam pentadbiran. Macam mana hadkan? Maksudnya tidak memberi peluang. Penduduk Sabah ni tak ada peluang dalam pentadbiran British. Okey. Penduduk tempatan tidak mempunyai peluang untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Maksudnya tak ada jawatan diberikan kepada penduduk kat Sabah. Semua jawatan-jawatan pentadbiran semua diserahkan kepada pegawai British.
kesan sebesar sebenarnya menyebabkan penduduk Sabah ni tidak yakin untuk berdiri di atas kaki sendiri, ataupun tidak yakin untuk mereka ni boleh mentadbir negara diorang sendiri, sebab mereka dah dijajah lama. Hal ini menyebabkan penduduk Sabah kurang pengalaman dalam pentadbiran British kat Sabah. Sebenarnya dia sendiri tak yakin. Sebab tu mereka rasa mereka perlu bergantung kepada British. Sebab tu datanglah yang faktor yang kedua ni. Okey? Kemajuan penduduk. Nampak? Penduduk tempatan berpendapat. Berpendapat ataupun sebenarnya lebih kepada percaya. Percaya penyerahan Sabah kepada British dapat membantu penduduk untuk maju. Dari segi apa? Antara kemajuan yang diharapkan ada banyak. Saya ambil sikit lah. Antara dia seperti pentadbiran dan perniagaan, pendidikan ke, peluang ekonomi ke, peluang pekerjaan ke. Semua tu sebenarnya penduduk Sabah harap British dapat pulihkan balik. Sebab orang pun susah, tak ada duit. Dia nampak British macam ada duit, jadi dia rasa macam baik British yang pulihkan Sabah. Okay? Kebergantungan penduduk Sabah kepada British. Sebab tu British tak mengalami masalah penentangan seperti di Tanah Melayu dan Sarawak. Okey, dekat muka surat 12 bawah ni awak ada latihan. Ni semua soalan fakta. Okey, soalan fakta, bukan kebat. Jadi awak tak boleh kelentong guna ayat awak tu sendiri. Awak kena bergantung kepada yang sebelum ni lah. Cuba tengok balik. Okey, apakah kepentingan Sabah kepada British? Saya dah bincang tadi sebelum tu, dekat 4.6. Okey, ini ada dekat 4.6. Mengapa SPB menghadapi masalah kewangan selepas Perang Dunia Kedua? Ni pun dekat 4.6. Kenapa penduduk Sabah tidak menentang? Ini dekat 4.7. Okey, so 3 markah. Okey, 2 markah, 2 fakta, 2 fakta, ataupun 1 fakta, 1 huraian, 2 fakta, 1 huraian, 1 fakta, 1 huraian, atau 2 fakta, 3 fakta ataupun 2 fakta, 1 huraian. Okey, macam itulah. Cubalah jawab. Saya tak nak yang ni. Okey, kesimpulannya bab 4 ni adalah kesimpulannya bab 4 ni era peralihan kuasa British. Okey, kita tengok 3. Satu, macam mana British nak cuba ambil Tanah Melayu, cuba dapatkan Sarawak dan cuba dapatkan Sabah. Okey, taktik yang British gunakan pada awalnya sama, iaitu British menghantar tentera untuk pulihkan keamanan, iaitu BMA. Okey, sementara sahaja sebelum British merancang untuk menjajah. Okey. Bezanya dekat Tanah Melayu, British telah, sebab ada banyak negeri kan, jadi British buat Malaya Union. Okey, kemudian British di Sarawak, British pujuk keluarga Brooke untuk serahkan Sarawak kepada British, dan SPUB kepada Sabah kepada British. SPUB serahkan Sabah kepada British. Okey. Tetapi penentangan yang hebat itu berlaku dekat di Tanah Melayu. Okey, menentang. Okey, dan kita menentang bersungguh-sungguh. Okey, sehingga Malaya Union hanya berjaya dilaksanakan selama 2 tahun saja. 2 tahun saja. Itu pun tidak dilaksanakan sepenuhnya, kerana dalam tempoh 2 tahun itu berlaku penentangan yang sangat hebat, mendesak British, sampai British akhirnya terpaksa mengalah dan menggantikan Malayan Union ini dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tapi kita belum merdeka, ya. Kita cuma menggantikan saja. Kita belum merdeka lagi. Okey, tu nanti kita akan tengok pada bab 5. Sementara dekat Sarawak dengan Sabah, walaupun Sarawak menentang hebat juga sampai membunuh Gubernur kedua Sarawak kan, Sedangkan Stewart oleh Rosli Dobi tu, tetapi Sarawak tetap berjaya diserahkan kepada British. Okey. Sabah berjaya diserahkan sebab tak ada penentangan kan. Dan akhirnya nanti kita akan tengok macam mana penduduk Sabah dan Sarawak pun bangkit sama-sama menentang ketika mana dia ingin memasuk Malaysia ataupun pembentukan Malaysia. Kita tak belajar tingkatan 4, kita belajar masa tingkatan 5. Okey. Jadi itulah sahaja
macam mana peralihan kuasa British buat dekat tiga ni, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.